Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Dua lelaki diraman SPRM susulan siasatan salah guna kuasa babitkan kartel perolehan baja bernilai kira-kira 60 juta ringgit. Mereka merupakan bekas pengurus besar sebuah pertubuhan badan awam. Penahanan dibuat semalam ketika kedua-duanya hadir ke ibu pejabat SPRM untuk beri keterangan. Kes disiasat bawah Akta SPRM 2009. Perkembangan insiden remaja maut terkena renjatan elektrik ketika mengecas telefon dalam bas ekspres. Tegas Menteri Pengangkutan, operasi bas berkenaan digantung serta-merta bagi membolehkan JPJ lakukan siasatan lanjut. Satu pasukan petugas khas turut ditubuhkan untuk teliti punca kejadian bagi mengelak ia berulang, sekaligus jamin keselamatan pengguna. Operasi khas motosikal JPJ, 12,296 kenderaan termasuk 6,756 motosikal diperiksa pada hari pertama pelaksanaannya Jumaat lalu. Daripada jumlah itu, 1,405 kenderaan termasuk 1,003 motosikal dikenal tindakan. 15 kenderaan turut disita. Tiada lesen dan cukai jalan selain ubah suai kenderaan antara kesalahan paling banyak dikesan membabitkan motosikal. Polis selesai rakam keterangan 16 individu dalam siasatan kes buli dan dera seorang pegawai kadet di UPNM. Antara individu berkenaan termasuklah suspek, mangsa dan rakan sebiliknya. Ketua Polis Kuala Lumpur mengesahkan pihaknya belum terima laporan perubatan lengkap berhubung kecederaan dialami mangsa. Perdana Menteri akan mengadakan lawatan kerja 4 hari ke China mulai esok. Antara agenda lawatannya termasuk bertemu rakan sejawatan Li Qiang untuk bincang hubungan bilateral Malaysia-China. Beliau juga dijadual sampaikan ucap tama pada ekspor import antarabangsa China ke-7 di Shanghai. Pada 5 dan 6 November, Datuk Seri Anwar akan ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping selain menyampaikan syarahan di Universiti Peking dan melawat Huawei. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan segera selesaikan 24 projek di Sarawak yang tertangguh sejak 2016 hingga 2022. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi beri jaminan ia akan diberi keutamaan dan siap sepenuhnya sebelum pelancaran rancangan Malaysia ke-13. 1.4 bilion ringgit diperlukan untuk melaksanakan semua projek yang kebanyakannya melibatkan kawasan luar bandar itu. Kerajaan Sabah akan beri bantuan RM300 kepada pelajar Sabah di IPT awam dan swasta dalam negeri itu. Jelas Ketua Menterinya, ia bagi membantu mereka pulang ke kampung halaman di Sabah terutama pada musim perayaan. Bantuan sekali bayar itu diberi atas permintaan pelajar IPT, sekaligus cerminkan keprihatinan kerajaan negeri terhadap kebajikan rakyat. Baik, aliran trafik perlahan di lebuh raya utama menghala ke Lembah Kelang. Susulan kenderaan bertambah. Perkembangannya terus bersama Audi Muhammad Noor di LLM Bangi. Silakan Audi. Ya, untuk keadaan trafik semasa di 3 lebuh raya utama menuju ke ibu negara perlahan sejak petang tadi lagi, dan dijangka kenderaan akan meningkat sehingga tengah malam ini. Dan kita melihat sendiri keadaan semasa di 3 lebuh raya itu di LLM ini, dan kita melihat sendiri di Gua Tempurung di kilometer 305 menuju ke ibu negara, keadaan agak perlahan di situ dengan cuaca yang hujan sejak petang tadi. Dan manakala di kilometer 339.9 Bido menuju ke ibu negara perlahan sejak petang tadi. Tapi untuk ke utara, perjalanan menuju ke utara, keadaan tidak sesak dan berjalan dengan lancar. Itu di highway Lebuh Raya Plus utara menuju ke selatan menuju ke ibu negara. Manakala di Lebuh Raya KL Karak di Tol Bentong, keadaan sesak dan perlahan menuju ke ibu negara di kilometer 61.8. Sejak petang tadi keadaan di situ trafik agak perlahan. Manakala di Tol Gombak menuju ke ibu negara pula kilometer 19.8 masih lagi sesak dan kenderaan perlahan menuju ke ibu negara. Dan kita lihat pula keadaan semasa di Lebuh Raya Plus selatan menuju ke ibu negara di Port Dickson kilometer 258.5
kedua-dua belah arah agak perlahan menuju ke ibu negara dan juga menuju ke selatan tanah air perlahan sejak petang tadi lagi. Manakala di Melaka pula di Sempang 4 di kilometer 216.9 keadaan perlahan juga di kedua-dua arah menuju ke ibu negara dan juga menuju ke selatan tanah air. Itulah keadaan semasa yang saya boleh kongsikan di Lebuh Raya. 3 lebuh raya utama menuju ke ibu negara iaitu di Lebuh Raya Plus, Utara Selatan dan juga Lebuh Raya KL Karak. Rancang perjalanan anda dahulu sebelum memulakan perjalanan, periksa kenderaan anda. Kalau penat, letih, berhenti di setiap RNR yang berdekatan dengan anda. Jika anda ingin melihat sendiri keadaan semasa trafik di lebuh raya di Malaysia ini, boleh layari laman sesawang llm.gov.my untuk melihat sendiri keadaan semasa trafik sebelum memulakan perjalanan ataupun sudah memulakan perjalanan anda. Baiklah Otto, sekian saja perkongsian saya di LLM ini. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Otto. Terima kasih Audi langsung dari LLM Bangi. Keputusan kes peniaga cederakan isteri hamil hingga koma ditangguh ke 9 Disember ini. Hakim buat keputusan itu selepas tertuduh yang kini bekas suami mangsa tidak hadir ke mahkamah kerana dimasukkan ke hospital akibat masalah kesihatan. Tertuduh didakwa pukul kepala, muka, tangan dan hentakan kaki pada belakang tangan mangsa yang ketika itu masih isteri ketiganya. Ia mengakibatkan mangsa cedera parah dan koma, namun bayinya selamat dilahirkan menerusi pembedahan. Kejadian berlaku pada 2021. JAKIM catat 378,815 kes aduan kekeluargaan sejak tahun 2021 hingga 2023. Ketua Pengarahnya berkata data dalam Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia SPPIM menunjukkan isu dan masalah akhlak atau sosial merupakan aduan tertinggi dengan 187,619 kes. Jelas beliau, JAKIM melaksanakan pelbagai program untuk menangani konflik dan isu keruntuhan rumah tangga serta meningkatkan usaha mengurangkan kes perceraian dalam kalangan umat Islam. 216,000 pil kuda seberat 25 kg dirampas pasukan gerakan ARM PGA di Kampung Laut Tumpat Jumaat lepas. Nilainya dianggarkan mencecah 2.24 juta ringgit. Rampasan dibuat menerusi op taring Sky. Ketika kejadian, anggota PGA ternampak dua lelaki mencurigakan di tepi sungai. Sebaik PGA tiba di lokasi, kedua-dua suspek terus larikan diri dan tinggalkan beberapa kotak berisi pil kuda berkenaan. Bekalan itu dipercayai baru diseludup dari Thailand. Polis tumpaskan kegiatan seludup 384 unit pelbagai jenis produk kosmetik bernilai RM76,800. Ia hasil op taring wawasan Kelantan di Pangkalan Haram Pok Dip Jeram Perdah di Pasir Mas. Kesemua barangan itu dipercayai diseludup dari Thailand. Kes disiasat mengikut Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. 10 projek naik taraf berjaya dilaksana Jabatan Audit Negara JAN di Kampung Masjid Ijuk selama larut bulan lepas. Pelaksanaannya menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani membabitkan kos RM2.5 juta. Antara projek dilaksana termasuklah pembinaan Dewan Sekolah dan pemasangan lampu solar. Juga naik taraf kemudahan masjid selain prasarana awam termasuk ruang niaga, taman permainan dan gelanggang futsal. Pengeluaran sektor perikanan usahawan My Agropreneur Perikanan MyAP catat nilai jualan RM62.69 juta setahun. Jabatan Perikanan menyatakan ia bagi tempoh 2021 hingga kini. Statistik tunjukkan peningkatan purata pengeluaran ikan atau tahap perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi usahawan terlibat program MyAP. Pelaksanaan MyAP bertujuan perkukuh kedudukan PKS dalam sektor perikanan melalui pelbagai inisiatif sokongan dan pembangunan kapasiti. Ini pula mengenai program My Community Perikanan MyKP. Jabatan Perikanan memaklumkan 246 peserta dengan 6,522 ahli berjaya hasilkan pendapatan hampir RM29 juta setahun. Peningkatan ini cerminkan keberkesanan program peningkatan produktiviti dan daya saing usahawan tempatan. Labuan berpotensi besar jadi peneraju peralihan bahan api alternatif lebih lestari termasuk biometana.
Jelas Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, ia ambil kira kedudukan strategik Labuan dalam lanskap tenaga Malaysia. Memperkenal biometana di Labuan yang terkenal dengan operasi sektor minyak dan gas berupaya tangani isu berkait keperluan tenaga dan alam sekitar. Biometana babitkan pembakaran lebih bersih, bebaskan lebih sedikit bahan pencemar dan gas rumah hijau berbanding bahan api fosil. Fuji Oil Asia bekerjasama dengan Johor Plantations Group untuk bina kilang penapisan minyak sawit dan lemak khusus di Johor. Menurut Menteri Besar Johor, pembinaan fasiliti itu sebahagian kompleks minyak sawit lestari bersepadu atau ISPOC di Pasir Longgok, Kota Tinggi. Nilai pembangunan awalnya cecah RM500 juta. Ia dijangka siap pertengahan 2026. Selangor akan tambah peruntukan sektor pelancongannya dalam Belanjawan Negeri 2025. Jelas Menteri Besar Selangor, langkah itu bertujuan jayakan Tahun Melawat Selangor TMS 2025. Bagi merancangkan TMS 2025, pelancongan sukan akan dimasukkan dalam kalender tahunan Kerajaan Selangor tahun depan. Dua acara dipertimbang untuk dimasukkan iaitu berbasikal dan pickleball. 8 juta pelancongan disasar hadir ke Selangor sempena TMS 2025. Kempen vaksin polio di Gaza disambung semula selepas terhenti akibat pengeboman Israel, pemindahan besar-besaran serta kekurangan akses kepada vaksin itu. Kempen polio tersebut bermula pada 1 September. Fasa terakhir kempen itu menyasar dos kedua vaksin polio kepada 119,000 kanak-kanak di bawah usia 10 tahun di utara Gaza. Namun, ia dilihat mustahil untuk dicapai disebabkan akses terhad. Konflik Israel-Palestin mencatatkan jumlah kematian wartawan dalam peperangan yang tertinggi pernah didokumentasikan UNESCO. Seorang wartawan dibunuh setiap 4 hari hanya kerana menjalankan tugas mereka. Dalam kebanyakan kes, tiada individu atau organisasi dipertanggungjawabkan atas pembunuhan tersebut. 85% kes pembunuhan wartawan sejak 2006 juga masih belum diselesaikan. Lebih 75 juta rakyat Amerika sudah mengundi awal bagi pilihan raya Presiden. Data Makmal Pilihan Raya Universiti Florida menunjukkan pemilihan berkenaan sudah mengundi sama ada melalui pos atau secara fizikal di pusat pengundian. Lebih ramai pengundi memilih untuk mengundi secara fizikal berbanding melalui pos dalam pilihan raya Presiden kali ini. Jumlah keseluruhan pengundi berdaftar di Amerika adalah kira-kira 168 juta orang. 88 perkhidmatan kereta api laju Sanyo Shinkansen dibatalkan manakala 229 perkhidmatan ditangguhkan sehingga 6 jam. Insiden berlaku semalam menjejaskan kira-kira 139,300 penumpang. JR West memaklumkan hujan di beberapa bahagian mencapai tahap maksimum untuk operasi selamat antara Shin, Osaka dan Hakata di barat Jepun. Agensi Meteorologi Jepun berkata cuaca hari ini dijangka bertambah baik namun masih memberi amaran risiko limpahan sungai dan tanah runtuh. Banjir di Sepanyol, 211 mayat ditemukan setakat ini manakala 10 orang masih hilang. Beberapa kawasan dilapor masih terputus hubungan. Perdana Menteri Pedro Sanchez memaklumkan keadaan semakin buruk apabila beberapa perkhidmatan asas tidak lagi dapat berfungsi sepenuhnya. Kekecewaan awam semakin memuncak. Orang ramai mengkritik pihak berkuasa tempatan kerana amaran kecemasan lambat dikeluarkan dan bantuan lewat tiba. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.